Selamat datang di channel Olga J. Martin. Pada kali ini saya ingin berkongsi satu legenda dan asal-usul suku Koroli Labuk Sandakan. Kisah legenda suku Koroli diturunkan dari cerita nenek moyang secara lisan kepada anak dan cucu agar mereka tidak lupa asal-usul mereka. Maka, sudah sampai masa bagi kita lagi berkongsi cerita ini kepada anak cucu kita sebagai kenangan, menjadi iktibar dan pelajaran dari peristiwa masa silam. Menurut cerita legenda nenek moyang, di awal kejadian ratusan tahun dahulu, sejauh mana yang mereka masih ingat dan diceritakan oleh nenek moyang mereka sebelum ini, suku Koroli adalah dari keturunan dan susur Galur Tinggoron, seorang pahlawan dan panglima perang yang sungguh gagah berani dan terbilang namanya pada zaman itu. Tinggoron adalah seorang dari 7 orang adik-beradik pahlawan legenda yang bernama Longguai, Rudsud, Lintobon, Tomui, Torumpok, dan seorang lagi namanya yang tidak dapat diingati. Pada suatu hari, adik-beradik pahlawan legenda ini membuat keputusan dan sepakat untuk berpisah membawa haluan masing-masing serta membawa ahli keluarga dan pengikut mereka mencari tempat, kawasan, dan kehidupan yang baru. Hari ini kita bercerita kisah legenda keturunan pahlawan Tinggoron, pengasas suku Koroli yang membawa semua pengikut serta ahli keluarganya ke Telupit. Seterusnya dari susur Galur keturunan menjadi antara suku-suku yang menetap di kawasan Labuk. Dari keturunan dan susur Galur Tinggoron juga lahirlah pelbagai suku seperti suku Bayok, suku Dusun Kilias, suku Putih, suku Tindakon, suku Turawit, dan suku Koroli. Suku Koroli membesar menjadi 8 cabang suku lain seperti suku Koroli, suku Kotoring, suku Kiwulu, suku Sago, suku Sunggagon, suku Dalamanson, suku Tampalung, dan suku Solikitan. Di zaman dahulu kala, ada seorang lelaki yang berkelakuan ganjil dari keturunan pahlawan Tinggoron yang suka hidup bersendirian di tepi perkampungan Labuk. Pada suatu malam ketika ia mendapat mimpi yang ganjil, seolah-olah kejadian yang benar berlaku di mana perkampungan mereka ditimpa bencana banjir yang besar sehingga bukit-bukit yang berhampiran turut tenggelam kecuali kemuncak yang tinggi di kawasan pergunungan. Orang tua tersebut berkata dalam masa 1 tahun akan berlaku banjir besar dan sesiapa yang tidak berpindah ke rumah panjang yang baru ini akan terkorban. Orang tua itu memberitahu bahwa beliau akan muncul lagi sebelum banjir besar tersebut. Apabila lelaki itu bangun dari tidur, lelaki itu terus memberitahu orang kampung tentang peristiwa dan bencana di dalam mimpinya, sambil meminta bantuan dari orang ramai untuk membuat rumah panjang yang besar di kawasan pergunungan secepat mungkin untuk menyelamatkan diri dari bencana yang akan bakal berlaku di perkampungan mereka. Tetapi di sebaliknya beliau diketawakan dan dikatakan sebagai orang gila. Memandangkan tiada seorang pun yang percaya cerita banjir beliau, maka lelaki ini mendaki ke kawasan pergunungan seorang diri dan mula membuat rumah panjang yang besar dengan harapan suatu hari nanti orang kampung akan sedar dan berpindah ke rumah panjang ini sebelum bencana banjir besar yang akan datang. Setiap hari dari awal pagi sehingga petang lelaki itu dengan gigi dan berusaha sungguh-sungguh membuat rumah panjang seorang diri. Kebetulan kawasan pergunungan mempunyai banyak pokok besar yang sesuai untuk menjadikan bahan untuk membuat rumah. Beliau bermula dengan menebang pokok-pokok untuk membuat tiang rumah serta rangka rumah satu persatu dengan amat teliti. Pembinaan ini dibuat secara perlahan-lahan setiap hari, ada saja yang dilakukannya tanpa berhenti dari menanam tiang, memasang rangka, membuat atap, lantai, dan akhirnya menyiapkan dinding rumah. Rumah panjang ini siap dalam masa hampir setahun.
Dan apabila rumah ini sudah siap, pada suatu malam lelaki tadi bermimpi berjumpa lagi dengan seorang tua yang pernah muncul dalam mimpinya yang lalu, sambil berkata, "Pergilah beritahu orang kampung bencana banjir akan berlaku dalam masa 3 hari dan minta mereka berpindah ke rumah panjang yang baru itu secepat mungkin." Lelaki ini dengan kelang kabut turun balik ke perkampungan lama beliau dan meminta orang kampung berpindah dan mengikutinya ke rumah panjang yang baru siap dibinanya di kawasan pergunungan. Orang kampung bukan sahaja tidak peduli tentang permintaannya dan berita bencana banjir yang akan berlaku, malah mereka semua ketawa sambil berkata, "Orang ni sudah betul-betul tambah gila apabila tinggal seorang diri selama setahun di kawasan pergunungan." Cuma seorang gadis sepupu sekali lelaki ini saja yang sudi dan mahu mengikutinya pindah ke kawasan pergunungan. Seperti yang diramalkan oleh orang tua dalam mimpi lelaki itu tadi, selepas 3 hari hujan mula turun. Pada mulanya, titik hujan turun sebesar kuku anak jari tangan. Tidak lama kemudian, titik hujan sebesar kuku ibu jari kaki pula turun tanpa henti-henti. Hujan turun selama beberapa hari berterusan sehingga banjir besar berlaku memusnahkan perkampungan dan seluruh ternakan, tanaman, penduduk kampung semua terkorban. Air banjir menenggelamkan semua bukit bukau di sekeliling kampung dan air banjir naik tinggi sehingga paras kawasan pergunungan berhampiran rumah panjang yang baru siap dibina itu. Barulah hujan mula berhenti. Semasa banjir besar, segala haiwan seperti kalasiau, payau, beruang, harimau kumbang, badak dan semua jenis haiwan liar banyak yang berpindah ke kawasan pergunungan hampir dengan rumah panjang yang baru tersebut. Apabila air banjir mula surut, semua haiwan balik ke habitat asal mereka dan cuma tinggal lelaki itu dan sepupu perempuannya saja yang tinggal di rumah panjang yang besar itu. Memandangkan tiada manusia lagi yang berada dekat di keliling mereka, maka mereka berdua berkawin dan mendapat 7 orang anak lelaki dan 7 orang anak perempuan. Apabila mereka semua sudah besar, mereka berkawin sesama sendiri menjadi 8 pasangan keluarga termasuk ibu bapa mereka. 8 pasangan keluarga ini bersumpah tidak akan berkawin antara mereka dan mencadangkan setiap pasangan keluarga membuat suku mereka masing-masing. 8 pasangan yang wujud selepas banjir besar ini dikenali sebagai suku Koroli. 8 cabang suku Koroli dikenali sebagai suku Kotoring, suku Kiwulu, suku Soko, suku Sunggagon, suku Dalamanson, suku Tumpulung, dan suku Soligitan. Pada tahun 1886, di dalam catatan diari Didi Diali, apabila beliau menjelajah ke Kinabatangan pada tahun itu, 4 suku dari suku Longgom, suku Putih, suku Kitaring, dan suku Tampias bergabung dalam peperangan melawan musuh mereka. Cerita legenda ini diceritakan oleh mendiang rindang dari suku Koroli kepada anak perempuannya yang berusia 70 tahun berasal dari kampung Kyubak dan sekarang tinggal di Ulu Tugut ketika berjumpa dengan penulis. Suku Koroli dipercayai berasal dari perkampungan Tompios. Sebahagian dari suku ini berpindah ke Kyubak sepanjang sungai Insuan yang menjadi perkampungan Insuan. Di perkampungan Insuan, beberapa suku tinggal di kawasan tersebut seperti suku Koroli, suku Soko, dan suku Kiwulu, dan ada juga kelihatan beberapa keluarga suku Dalamanson. Suku Soligiton boleh ditemui di perkampungan Melapi, Kopuron, Mengkadaik, dan Lumau. Suku Sumagong pula boleh ditemui di kampung Barayon, di mana ramai suku Tempulung boleh ditemui di sepanjang sungai Labuk dari Peginatan sehingga Telupit dan jauh ke hilir sungai.